Perdana Menteri dahului senarai penerima pingat sempena ulang tahun TYT Melaka. Polis lupus barang kes bernilai 2.83 juta ringgit libatkan 170 kertas siasatan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Rabu 24 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Kelantan, Sarawak dan Sabah mengisi paparan pada petang ini. Terus setia 1 jam bersama Berita Wilayah. Perdana Menteri mengetuai senarai 883 keseluruhan penerima darjah, bintang dan pingat kebesaran negeri Melaka sempena hari jadi Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam ke-73 yang berlangsung di Sri Negeri Air Keroh Melaka. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dikurniakan darjah utama negeri Melaka yang membawa gelaran Datuk Seri Utama. Turut dikurniakan darjah kebesaran ialah Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, yang menerima darjah gemilang Seri Melaka bersama Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Ayub Maidin Piche, yang membawa gelaran Datuk Seri. Istiadat penganugerahan yang berlangsung hingga Sabtu ini turut menyaksikan seramai 26 penerima menerima anugerah darjah cemerlang Seri Melaka yang membawa gelaran Datuk Wira diketuai Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Datuk Zaidi Johari. Bagi darjah mulia Seri Melaka yang membawa gelaran Datuk pula seramai 9 penerima, 163 penerima darjah Pangkuan Seri Melaka yang membawa gelaran Datuk termasuk penyanyi Amy Serge. Lagi 41 penerima menerima darjah Seri Melaka. Manakala bagi bintang gagah perkasa dianugerahkan kepada pegawai bomba kanan 2 Allahyarham Muhammad Dia Cik Yusof yang terkorban semasa operasi menyelamatkan mangsa banjir di Kampung Sungai Putat pada Oktober 2021. Turut dianugerahkan pingat jasa kebaktian adalah Azwan Omar atau dikenali Abang Viva. 16 anak Terengganu menerima biasiswa skim pelajar cemerlang SPC bagi meneruskan pengajian ke peringkat ijazah pertama di United Kingdom dan Jordan tahun ini. Kesemua pelajar itu dijadual berangkat ke negara tersebut pada pertengahan bulan depan. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata, pembiayaan biasiswa yang dikendalikan oleh Yayasan Terengganu YT dianggar berjumlah 7.16 juta ringgit. Peruntukan tersebut di bawah tabung biasiswa SPC bagi tempoh pengajian 3 hingga 5 tahun dalam pelbagai bidang. Selain itu, kerajaan negeri juga bersetuju menambah lagi penajaan menerusi kerjasama antara YT dan Terengganu Incorporated TI dengan menubuhkan tabung biasiswa YT-TI dengan tajaan permulaan sebanyak RM500,000 tahun ini. Pihak kerajaan telah bersetuju melalui GLC kita akan menyumbang sebagai initial jumlah awal RM500,000 daripada GLC untuk diberikan sebagai bantuan pelajar cemerlang jugalah. Tapi kita akan tengoklah dalam bidang-bidang tertentu saja, bukan semua bidang. Penyampaian pendahuluan diri dan bantuan persediaan biasiswa skim pelajar cemerlang SPC luar negara berlangsung di Kuala Terengganu. Penerima turut melibatkan 4 pelajar cemerlang lepasan SPM 2019 yang baru saja menamatkan pengajian dan memperolehi keputusan cemerlang dalam peperiksaan A-Level. Terima kasih banyak-banyak untuk kerajaan negeri dan pihak Yayasan Terengganu kerana memperuntukkan bajet negeri dan sebagainya untuk membantu pelajar-pelajar dan orang muda negeri Terengganu. Saya rasa bersemangatlah untuk belajar dan saya berimpian untuk membuat sumbangan baliklah kepada negeri dan negara. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana
dengan izin Allah lah dapat keputusan yang cemerlang untuk dapat melanjutkan pelajaran di luar negara dengan beasiswa ni. Lepas tu dengan harapan beasiswa ni dapat memudahkan segala urusan untuk belajar di luar sana. Sejak dilancarkan pada tahun 2019, ramai 601 pelajar cemerlang menerima skim beasiswa tersebut melibatkan peruntukan RM5 juta setahun. Polis melupuskan barang rampasan bernilai RM2.83 juta hasil pelaksanaan 3 operasi bagi tempoh 2018 hingga 2022 menerusi pelaksanaan op kontraban, op dadu dan op elektrik. Ia berjaya menyelesaikan 170 kertas siasatan. Pelupusan ini melibatkan sejumlah 2,386 perkakasan komputer, iaitu laptop dan lain-lain barang rampasan untuk Opdadu, 1,521 unit mesin Bitcoin, power supply pelbagai jenis dan 15,556 karton rokok pelbagai jenama dan 12,121 tin minuman keras bersama 512 botol arak berbagai jenama. Ini di bawah op kontraban. Kesemua barang dilupuskan melalui kaedah e-waste serta jualan sisa besi dan pepejal. Mahkamah Magistrat Bukit Mertajam membenarkan perintah reman terhadap 5 individu yang dipercayai terbabit dalam kes melarikan bayi berusia 9 bulan semalam. Perintah reman 4 hari itu dikeluarkan Magistrat Muhammad Firdaus Abdul Wahab bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian kira-kira 5.30 minit petang, seorang wanita dikejutkan dengan kehilangan anaknya ketika mahu membawa bayi berkenaan pulang dari rumah pengasuh di Taman Pauh Bukit Mertajam. Bagaimanapun, pengasuh memaklumkan cucunya sendiri telah melarikan bayi berkenaan ketika beliau sedang solat. Namun beberapa jam selepas kejadian, bayi itu berjaya ditemukan semula selepas laporan polis dibuat. Seorang lelaki maut selepas dihempap dinding rumah lama ketika kerja-kerja menebang pokok dijalankan. Kejadian berlaku di Kampung Padang Midin, Kuala Terengganu pagi tadi. 11 anggota bomba dikejarkan ke tempat kejadian selepas menerima panggilan mengenai insiden itu. Mangsa Zamri Jusuh 60 tahun berjaya dikeluarkan namun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Bermula Januari hingga Jun 2022, statistik Perkeso menyaksikan 663 kes kemalangan membabitkan orang bekerja sendiri OBS dilaporkan. Daripada jumlah tersebut, 637 kemalangan melibatkan kes bencana pekerjaan, manakala selebihnya daripada bencana bukan pekerjaan. Dalam pada itu, 17 kes kemalangan maut turut direkodkan sepanjang tempoh sama melibatkan OBS dengan 16 daripadanya adalah kemalangan di tempat kerja. Perkeso dalam kenyataan berkata pihaknya telah membayar sejumlah 4.5 juta ringgit faedah melibatkan 1,494 pencarung dan waris menerusi skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS. Secara purata, 3 kematian membabitkan OBS dicatatkan setiap bulan akibat kemalangan. Terkini, kira-kira 367,000 OBS telah mencarum berbanding 2.7 juta OBS berdaftar secara keseluruhan hingga 9 Ogos lalu. Sementara itu, lebih 33,000 nelayan dilindungi di bawah SKSPS. Simposium Antarabangsa Sains Kesihatan ke-13 iSihat 2022 merupakan inisiatif terbaik mencari penyelesaian kelangsungan hidup bersama virus COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, walaupun negara telah memasuki fasa peralihan ke endemik, COVID-19 masih belum berakhir. Masyarakat juga disaran bersiap sedia menghadapi kemungkinan gelombang baharu COVID-19 dalam beberapa bulan akan datang. Perkara itu bukan untuk menimbulkan panik tetapi sebagai langkah pencegahan mengawal peralihan kepada fasa endemik. Malaysia is now entering the transition to endemic phase, where the nation can return to near normal lives after battling COVID-19 for over 2 years.
This would be impossible without a successful national COVID-19 immunization program. This conference is an opportune time for all of us to make the first step towards sharing and exchanging knowledge, ideas and experiences to make the world a better place. Jelasnya, selagi sistem penjagaan kesihatan Malaysia tidak terjejas, ia akan dapat berfungsi secara optimum dalam menangani kes baharu bagi menjaga kesihatan rakyat. Ini pula kabar gembira. Sempena Bulan Kebangsaan, Malaysia Airlines menawarkan diskaun sehingga 31% bagi tambang penerbangan ke semua destinasi domestik dan destinasi antarabangsa terpilih. Tawaran itu boleh dimanfaatkan pelanggan bermula hari ini sehingga 29 Ogos 2022. Diskaun tersebut melibatkan tempoh perjalanan mulai hari ini sehingga 12 April 2023. Pelanggan yang menempah pakej percutian melalui cabang operasi pelancongan Malaysia Airlines, MH Holidays, juga boleh menikmati diskaun sehingga 20% untuk penerbangan dan pakej hotel ke semua destinasi domestik. Maklumat lanjut mengenai tawaran berkenaan boleh layari laman web rasmi Malaysia Airlines atau muat turun aplikasi Malaysia Airlines. Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada Hari Malaysia. Jadi itu satu proses untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Tujuan pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu pisang untuk dikasih makan sampai tujuan pun. Di tempat ini lah tempat diorang timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960. Kembali dalam berita wilayah, statistik remaja terbabit masalah sosial membimbangkan di Kelantan. Selain kesepakatan penduduk PPR menyaksikan kemeriahan kibaran jalur gemilang. Itu antara pengisian langsung dari RTM Kota Baru bersama Muhammad Azidi Abdullah. Silakan Azidi. Ya dia. Masalah sosial membabitkan remaja bawah umur di Kelantan didapati agak membimbangkan. Mereka bukan sahaja terjebak dalam gejala penagihan dadah dan salah laku seks, malah terlibat merempit dan lumba haram. Antara penyebab suka mencuba dan tonjolkan sifat keberanian dalam kalangan rakan sebaya. Yalah, saya rasa kepuasan itu satu hal lah. Kadang-kadang minat masing-masing kan. Ada orang suka mancing, ada orang, jadi tapi minat yang ke arah berbahaya ni yang jadi masalah. Dan dia mungkin remaja ni dan peringkat umur dia tu dia tak ada memikirkan apa akibatnya. Dia lebih kepada kepuasan saja. Jadi tujuan pihak polis buat penguasaan ini supaya mereka ada sedikit takut untuk keluar malam untuk membuat aktiviti-aktiviti ini. Mengikut statistik Akta Pengangkutan Jalan 1987, 38 kes tangkapan melibatkan remaja berusia 17 tahun ke bawah dalam tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Angka itu meningkat berbanding 17 orang pada tempoh sama tahun lalu. Kota Baru menyaksikan tangkapan tertinggi iaitu 18 kes. PDRM meningkatkan penguatkuasaan termasuk mengadakan operasi secara mengejut di lokasi dikenal pasti bersama agensi berkaitan. Namun lebih penting, kerjasama ibu bapa dan masyarakat bagi membendung kegiatan terbabit daripada terus menular. Datuk Muhammad Zaki menyatakannya selepas kunjung hormat Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi diketuai Presidennya Majidah Ismail. Kunjung hormat bagi membincangkan bentuk kerjasama serta peranan media dalam membantu PDRM Kelantan menerusi pelaporan berita serta aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat.
Tahap kesedaran mengenai bahaya kebakaran dalam kalangan masyarakat, khususnya di Kelantan, menampakkan perkembangan memberangsangkan. Pegawai Bomba Kanan 2, Balai Bomba Kota Darul Naim, Azman Arifin berkata, pihaknya banyak menerima jemputan untuk mengadakan latihan keselamatan dan kebakaran di premis. Untuk kesedaran keselamatan kebakaran bagi premis dan saya menerima amat baiklah. Setiap premis-premis akan memanggil pihak kita untuk membuat pengusian bangunan ataupun fire drill di bangunan ataupun di sekolah-sekolah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas latihan keselamatan dan kebakaran di RTM Kelantan. Penghuni program Perumahan Rakyat PPR di Gua Musang sepakat menghias 12,000 jalur gemilang pelbagai saiz di sekitar kawasan perumahan mereka. Aktiviti tahunan sejak 5 tahun lalu bertujuan menyuburkan rasa cintakan negara dan menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Penduduk bergotong royong memasang jalur gemilang sejak seminggu lalu selepas pelbagai kaum mengumpul dana bagi membeli bendera. Semangatlah setiap kali merdeka itu kita hias blok kita dengan bendera Malaysia. Satu Kabaran KJL, KPK Jalur Gemilang. Dia tengok semangat penduduk. Semangat penduduk ni kita gembira lah tengok penduduk kita menghias blok dengan bendera Malaysia ni. Dia ada sambut day lah. Memang dah kira satu family dah duduk sini ni. 5 tahun ni memang makan minum tu sambut di sini. Happy dah. Memanglah saya duduk 3-4. Kalau 4 tu sampai tinggi-tinggi pun dia orang datang pasar ni. Sama-sama lah. Ada kerjasama. Gotong royong pun ada sama-sama sekali lah. Kita bersatu hati. Macam satu keluarga lah. Lebih 800 keluarga menghuni PPR Gua Musang sejak 5 tahun lalu. PPR ini merupakan projek pertama bagi negeri Kelantan yang dilaksanakan kerajaan untuk memberi manfaat kepada lebih 1,000 penduduk berpendapatan rendah di kawasan itu. Laporan itu tadi mengakhiri paparan berita dari Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Azidi langsung dari Kota Baru, Kelantan. Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Ahli Parlimen Indra Mahkota Datuk Seri Saifuddin Abdullah mahu pembinaan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Ladang Jeram di Kuantan Pahang disegerakan. Memandangkan tapak baharu sekolah tersebut telah ada. Sekolah yang mempunyai 46 murid dan 8 guru pernah dilaporkan media kerana perlu belajar dalam kontena yang diubah suai menjadi bilik darjah di atas tanah milik syarikat Pasdek Holdings Berhad. Beliau berkata sekolah tersebut telah dicadangkan berpindah ke tapak baru yang merupakan tanah milik Kerajaan Negeri Pahang. Kerja-kerja pembersihan tanah telah selesai namun pembinaannya masih belum bermula kerana masalah kontraktor yang dilantik. Pihak Pasdek telah bercadang untuk membuat pembangunan komersial di atas tanah ini dan mereka mencadangkan supaya sekolah ini berpindah. Soalnya sekolah ini belum boleh berpindah kerana sekolah yang sepatutnya dibangunkan itu belum siap. Julai lalu, Pengerusi Lembaga Pengurusan Sekolah Datuk K. Nadison telah menghantar sepucuk surat kepada Timbalan Menteri Pendidikan agar pembinaannya disegerakan dan akan bertemu pada masa terdekat. Pada masa yang sama, beliau meminta agar Pasdek Holdings Berhad dapat membenarkan sekolah tersebut beroperasi sehingga bangunan sekolah baru siap. Baik, saudara, kita ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Atika Marzia Mukhtar. Silakan, Atika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan lebat beserta ribut petir kini sudah mula terbentuk di 1-2 tempat melibatkan negeri-negeri di utara Semenanjung, iaitu di sekitar pedalaman negeri Perak, pedalaman negeri Selangor, sedikit di negeri Sembilan,
Kelantan, Terengganu dan juga di beberapa daerah melibatkan negeri Pahang dan juga timur negeri Johor. Dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Selain itu, turut dicerap ketika ini terdapat kelompok awan membawa hujan di sekitar bahagian Sumatera yang dijangkakan masih lagi boleh bergerak ke arah kawasan perairan dan sekaligus boleh memberikan potensi keadaan cuaca lembap melibatkan kawasan perairan Selat Melaka Selatan menjelang malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir ketika ini berlaku di hampir kesemua bahagian melibatkan kedua-dua buah negeri, terutamanya di sekitar bahagian barat negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman pantai barat Kudat dan juga sandakan negeri Sabah. Dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati kerana keadaan hujan lebat dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan kenaikan paras air terutamanya di sekitar kawasan yang berkedudukan rendah. Baik, seterusnya menerusi model ramalan cuaca yang terkini, diperhatikan Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap yang berlaku melibatkan bahagian pantai timur Semenanjung masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Sementara itu, menjelang awal pagi esok, Jabatan Meteorologi Malaysia juga masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta ribut petir berpotensi berlaku di kawasan perairan yang boleh bergerak masuk ke kawasan daratan pada pagi esok. Oleh itu, rancang perjalanan anda menjelang hari esok. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap turut dijangka berpotensi untuk berlaku juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga pedalaman negeri Sabah pada petang nanti. Selain itu, keadaan cuaca lembap turut dijangka berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar bahagian barat negeri Sarawak pada pagi esok. Lain-lain ialah di kawasan perairan negeri Terbabit. Baik, sekian sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada Malaysia supaya moga kita satu ukhuwah, satu ni bersatu hati, Malaysia maju. Saya Jasriwati binti Ibrahim mengucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-65. Semoga keluarga Malaysia terus bersatu. Sempena Hari Kebangsaan 20 Ogos ni, saya nak mengucapkan semoga Malaysia ni bertambah majulah. Kan, mana-mana sekarang ni tengok macam-macam yang berlaku. So sekarang ni harap prihatinlah kepada rakyat. Saya mengucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-65. Semoga keluarga Malaysia terus maju jaya. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Semoga Malaysia kita terus aman merdeka. Hari ini saya mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-65 dan saya berharap negara kita lebih maju dan lebih inilah sama-sama semua. InsyaAllah lebih jangan gaduh semua rakyat Malaysia. InsyaAllah.
Baik saudara, kita ke perkembangan negeri di bawah Bayu. Antara fokus petang ini, bilangan syarikat pemula di Sabah yang berdaftar menerusi portal My Startup Mosty sangat rendah. Rita teruskan dengan perinciannya. Silakan. Ya, dia. Jumlah syarikat pemula di Sabah yang berdaftar di bawah portal My Startup Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosty masih di tahap rendah dengan hanya 24 syarikat pemula daripada 2,227 di seluruh negara. Justru usaha lebih agresif bagi menggalakkan pendaftaran mencapai sasaran sekurang-kurangnya 50 syarikat berdaftar bagi tahun ini. Hanya 24 syarikat daripada Sabah yang telah berada dalam ekosistem super inilah. Untuk itu kita mengadakan roadshow di negeri Sabah ini dengan kerjasama sini. Kita akan dapat melaksanakan banyak program dalam kita menjadikan mereka players sebagai syarikat pemula yang bangkit untuk menjadikan platform ini ke arah pengomersialan lebih banyak syarikat-syarikat berjaya di peringkat antarabangsa. Beliau ditemui media selepas merasmikan siri jelajah My Startup Roadshow singgah di Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Siri jelajah 2 hari ini melibatkan pelbagai pengisian termasuk taklimat pelan hala tuju ekosistem startup super, demo portal My Startup, sesi panel ekosistem startup serta peluang pembiayaan. Datuk Seri Dr. Adham turut menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU antara Cradle Fund dengan Pusat Ekonomi Kreatif dan Inovasi Sabah SENIK. Menerusi MOU ini, SENIK akan menjadi rakan komuniti My Startup di peringkat negeri selain membantu mempromosi dan menyokong program-program My Startup ataupun timbal balas. Seramai 30 pengusaha tanaman kopi menerima bantuan lebih RM300,000 sebagai galakan peningkatan kuantiti dan kualiti kopi di daerah Ranau. Bantuan anjuran bersama Pejabat Pertanian dan UPPM Dun Keranaan berlangsung di Kampung Terlobo Ranau itu turut melibatkan kumpulan petani wanita maju KPWM dan pengusaha hiliran kopi. Harapan saya ialah Ranau akan menjadi pengeluar kopi tanah tinggi yang terkenal di seluruh Malaysia. Malah di rantau inilah. Kerana kita ada semua yang syarat yang membolehkan kita menepati cita rasa mereka yang gemar kopi daripada tanah tinggi. Kita mengharapkan melalui bantuan ini dapat digunakan untuk membangunkan pendapatan petani dan terutama sekali kepada yang sudah kita kenal pasti dan mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan di dalam bidang-bidang yang telah kita nyatakan tadi. Dan kita yakin mereka boleh maju ke depan selepas ini. Dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada Jabatan Pertanian sebab sebelum ini kalau kami memproses kopi, kami hanya boleh mampu memproses kopi dalam 3 kilo untuk sehari. Tetapi sejak ada mesin yang diserahkan, diberikan atas bantuan ini, kami boleh memproses dalam 20 kg dalam 1 hari. Kita sebagai peserta penanam kopi Kampung Terlobo mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Jabatan Pertanian Negeri Sabah. Tidak lupa juga pada semua staf-staf Jabatan Pertanian Ranau lah. Harapan kami bantuan macam ni dapat diberi berterusan lah. Setakat ini, projek pembangunan tanaman kopi melibatkan 7 daerah iaitu Ranau, Beaufort, Tenem, Nabawan, Tambunan, Keningau dan Suk melibatkan kawasan seluas 550 hektar dengan 275 pengusaha. Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Beaufort perlu bertindak lebih proaktif dalam menangani masalah saluran parit tersumbat khususnya di Kampung Bukau. Masalah tersebut telah menyebabkan air bertakung setiap kali hujan, mengakibatkan banjir kilat serta merosakkan tanaman sekeliling. Kita telah pun datang untuk melawat keadaan yang sebenar bersama-sama dengan GPS, dengan pengarah UPPM Negeri Sabah, di mana kita melihat memang mempunyai kesan-kesan yang air bertakung
dan kita mencadangkan kepada JPS untuk melihat dan mengambil tindakan untuk pembinaan parit yang baru untuk mengalirkan air keluar ke Sungai Bukau untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat. Ruslan turut memberitahu bahawa pihaknya juga akan mengemukakan kepada kerajaan negeri berkenaan masalah hakisan yang teruk di sepanjang Sungai Padas dalam kawasan Lumadan yang mengakibatkan jalan terputus selain menjejaskan kediaman penduduk kampung. Setakat ini pihaknya telah menyiapkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembersihan sungai api-api yang dapat mengurangkan masalah banjir di beberapa kawasan berhampiran. Seramai 7 pelajar Madrasah Darul Hadis Darsa Putatan yang bakal melanjutkan pengajian luar negara menerima sumbangan wang tunai RM1,000 setiap seorang daripada Yayasan Nur Jauhar YNJ. Sumbangan disampaikan penaung Yayasan Nur Jauhar Toh Puan Norlida Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Selepas belajar nanti, insya-Allah akan kembali berkhidmat di negeri Sabah, membantu untuk menyampaikan ilmu kepada warga Sabah secara khusus, yang mana kita sangat-sangat memerhatikan di Sabah ni dia dari segi sudut agama, khususnya agama Islam, masih sangat kurang khususnya di kawasan-kawasan pedalaman, insya-Allah. Dan pas sambung belajar ni, insya-Allah saya akan meneruskan selepas belajar 5 tahun, saya akan berkhidmat di Darul Hadis selama 3 tahun. Kemudian saya akan mencurahkan lagi ilmu di kampung halaman saya, iaitu Tawau. Bila mana mereka berada di Yaman untuk menyambung pengajian, bersungguh-sungguh untuk belajar, mereka balik dan berkhidmat pula di Sabah sendiri, insya-Allah. Dan moga-moga dengan kehadiran lebih ramai lagi di medan lapangan membantu perkembangan Islam di negeri Sabah di sini, insya-Allah. 6 penerima akan melanjutkan pengajian di Dar Al-Mustafa Tarim, Yaman, manakala seorang lagi pelajar bakal melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan perisian di Institut Penerbangan Moskow di Rusia. Pemilihan Sabah sebagai tuan rumah penganjuran Hyperlife Festival Malaysia 2022 dilihat pilihan tepat sekaligus membantu mempromosi dan merancakkan sektor pelancongan di negeri ini. Selain mempunyai pengaruh tersendiri, festival itu berupaya menarik pengunjung luar sekaligus meletakkan kepercayaan dengan keupayaan Sabah dalam menganjurkan program ke arah bertaraf antarabangsa. Saya percaya mereka akan membantu untuk to spread the words about Sabah lah, kan? Dan selain daripada itu, dengan menjadi tuan rumah event yang besar seperti ini, yang sudah tentu akan mendapat perhatian bukan saja di Malaysia tapi di rantau ini, tapi di seluruh dunia. Saya percaya kita mau Sabah lebih terkenal lagi, dan sudah tentulah dengan penganjuran di program atau event seperti ini akan membantu usaha kita untuk mempromosikan lagi Sabah sebagai destinasi pilihan pelancong. Datuk John Easton berkata demikian sidang media Hyperlife Festival Malaysia 2022 di Kota Kinabalu. Penganjuran festival ini akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, menggabungkan 3 pertandingan ratu cantik ternama di Malaysia, iaitu Miss World Malaysia, Miss Grand Malaysia dan Miss Supranational Malaysia pada 27 hingga 28 Ogos ini. Program turut mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Lembaga Pelancongan Sabah, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK serta Dewan Perniagaan dan Perindustrian Antarabangsa Malaysia. Sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Saudara, keluarga Malaysia teguh bersama. Untuk lebih banyak berita dalam negeri, kembali bersama Diana Waidi, Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Sabah. Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya.
Perkukuh kemahuan dan pendirian bebas rasuah. Komitmen ini dizahirkan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSA menerusi ikrar bebas rasuah dan menandatangani ikrar bebas rasuah. Ia selaras meningkatkan integriti di bawah Pelan Anti Rasuah Organisasi Labuan FSA 2020-2022. Ikrar diketuai Ketua Pengarahnya Nik Muhammad Din Nik Musa. Seterusnya ditandatangani bersama semua kaki tangan pengurusan kanan di hadapan Timbalan Pengarah SPRM Labuan Agustin S. Manson. Menurut Nik Muhammad Din, ikrar ini mengukuhkan kemahuan dan pendirian bebas rasuah pengurusan kanan Labuan FSA berdasarkan etika, accountability dan amanah. Selaku badan penguasa kepada lebih 5,000 syarikat aktif yang berdaftar di bawah Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan, langkah ini penting dalam usaha Labuan FSA untuk menjadi pusat pengawal siliaan, penyeliaan dan penguatkuasaan industri perkhidmatan kewangan serta perniagaan. Baik, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 31 Ogos. Baik saudara, perkembangan seterusnya, lebih 300 pelajar Sekolah Kebangsaan Senaling, guru, ibu bapa dan ahli Kelab Basikal Tua Negeri Sembilan memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan menerusi perarakan Semarak Merdeka. Perarakan sejauh 3 km membawa jalur gemilang sepanjang 23 meter. Objektif program kita pada hari ini adalah untuk menyedarkan, memberi pengetahuan, memberi inspirasi kepada murid-murid tentang pentingnya menghayati kemerdekaan itu. Ya. Jadi kita ini bersama-sama dengan komuniti, bekerjasama dengan komuniti setempat dan pejabat penerangan Kuala Pilah. Bagi saya inilah salah satu sumbangan daripada persatuan untuk sumbangan kepada anak-anak kita supaya mereka tahu bahawa inilah kenderaan yang kita gunakan satu masa dahulu yang digunakan oleh kemungkinan datuk ataupun ayah diorang sebagai satu kenderaan utama. Tahun ni nampak meriah lagi sebab dulu kan COVID tak ada perarakan, tak dapat sambut pakaian bergaya macam ni. So tahun ni seronoklah dapat bergaul dengan bangsa lain, dapat menaikkan semangat patriotik. Saya rasa sangat gembira sebab kita orang tak dapat buat sambutan merdeka kerana banyak tahun berlalu sebab COVID. Tahun ni kita orang dapat melakukan sebab tak ada COVID. Tahun ni sangat meriah kerana pelbagai kaum datang. Contohnya Cina, India, Melayu. Saya sangat seronok. Apa acara dia? Boleh cerita sikit tak hari ini punya acara? Hari ini ada perarakan daripada SK Senaling hingga ke Masjid Senaling. Mewarna bagi ibu bapa dan pakaian beragam untuk tahap 1, tahap 2 dan ibu bapa juga. Ini pula di Kota Tinggi Johor, Majlis Perbandaran Pengerang menganjurkan 7 program bagi memastikan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia meriah dengan penyertaan semua pihak. Yang di-Pertuanya Fizuan Muhammad Rashidi berkata antara program yang diatur seperti pembersihan pantai, 10,000 langkah kibar jalur gemilang, pertandingan sukan komuniti, hiasan bangunan serta video pendek dan fotografi. Tata cara pemasangan jalur gemilang turut dipantau supaya semua pihak mematuhi protokol yang ditetapkan. Kita memantau semua premis mengikut perkeliling bilangan 2 tahun 2018. Kalau boleh saya share, ini antara sebagaimana contohlah supaya mereka dapat gantung ikut protokol yang telah ditetapkan. Kita pun dah share dalam kita punya Facebook, boleh tengok di Facebook dan juga laman web kita. 10 buah sekolah, 9 bangunan kerajaan dan 7 premis swasta menyertai pertandingan hiasan bangunan kali ini. Manakala 20 penyertaan diterima bagi pertandingan video pendek dan fotografi.
Baik saudara, kita ke Sarawak. Antara tumpuan berita ialah berkaitan komitmen kerajaan mempertingkat kemahiran komunikasi untuk berurusan dengan golongan OKU dan dalam masa yang sama menyantuni golongan ini. Perincian lanjut kita bersama Bu Mawin. Silakan Bu Mawin. Ya dia. Usaha itu juga untuk meningkatkan kelancaran berurusan dengan golongan OKU. Tapi sebelum itu kita ke berita utama. Penganjuran Simposium Penyakit Aquakultur di Asia ke-11 DAA11 adalah peluang untuk mempercepat pengurusan kesihatan haiwan akuatik dalam menyokong pembangunan sektor aquakultur serantau dan antarabangsa. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Ronald Kiandi memberitahu simposium tersebut merupakan salah satu acara saintifik terbesar mengenai penyelidikan, diagnostik dan perkhidmatan kesihatan haiwan akuatik dalam aquakultur Asia. Datuk Seri Ronald menjelaskan menerusi simposium itu lebih 300 peserta secara fizikal dan maya dapat memperoleh maklumat terkini mengenai teknologi dan inovasi dalam pencegahan, pengurusan dan kawalan penyakit dalam industri aquakultur. Beliau dalam pada itu berharap peluang tersebut akan digunakan untuk meningkatkan dan membina kapasiti mereka ke arah industri aquakultur yang mapan, stabil dan berdaya saing untuk keselamatan makanan dan kelestarian ekosistem akuatik. Datuk Seri Ronald memberitahu demikian pada majlis perasmian Simposium Penyakit Aquakultur di Asia ke-11 DAA11 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Dalam pada itu katanya MAFI dan pelbagai agensi dan jabatan akan terus bekerjasama dengan pihak berkepentingan berkaitan seperti universiti, institusi penyelidikan, penggiat industri terutamanya dari industri aquakultur ke arah menambah baik pengurusan kesihatan haiwan akuatik dalam negara. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat menyasarkan seramai 1,265 orang guru mahir menggunakan Raspberry Pi menjelang akhir tahun ini. Menterinya, Datuk Roland Sagawiin berkata, guru yang diberi peluang untuk mempelajari asas Raspberry Pi diharap dapat menurunkan ilmu yang dipelajari kepada pelajar bagi mendedahkan mereka kepada teknologi berasaskan komputer dan dunia digital di peringkat awal. Datuk Roland menjelaskan pengetahuan yang dikongsikan bersama guru berkenaan akan membantu memperkasa murid-murid serta pelajar untuk mempelajari pengkomputeran dan menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Teaching teachers how to code using Scratch in the classroom using Raspberry Pi gives an opportunity for students to learn in an immersive and digitally engaging way. Ujarnya sehingga kini kementerian telah menyerahkan lebih daripada 9,000 unit set Raspberry Pi termasuk monitor, papan kekunci dan tertikus ke sekolah rendah di seluruh Sarawak. Beliau menjelaskan dalam tempoh 2 bulan yang lepas, Universiti Teknologi Sarawak UTS telah membantu menyampaikan 6 sesi latihan kepada lebih 221 guru di Sibu, Serike, Julau, Kanawit, Song, Belaga, Meradong, Selangau dan Betong. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian sijil untuk peserta khusus Raspberry Pi di UTS Sibu. Saudara, untuk menyantuni golongan orang kurang upaya dengan efektif, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak telah mengadakan kursus Bahasa Isyarat Zon Utara 2022 baru-baru ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozay Yunus menekankan kemahiran berurusan dengan golongan tersebut adalah penting untuk memastikan kelancaran komunikasi. Selari dengan objektif kursus, Datuk Rozay Yunus berharap agar pegawai kaki tangan JKM Sarawak di Miri, Limbang, Bintulu, Lawas termasuk pertubuhan pemulihan dalam komuniti bagi Zon Utara terus meningkatkan kemahiran mereka agar memudahkan sebarang urusan dengan golongan OKU. Sementara itu, Datuk Rozi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bekenu mendedahkan bahawa 557 orang direkodkan cacat pendengaran dan 54 orang cacat pertuturan di Miri, Bintulu, Limbang dan Lawas. Beliau berucap demikian ketika merasmikan program kursus Bahasa Isyarat Zon Utara 2022 di Miri. Menurut penyelaras Seksyen Khidmat Sokongan Sosial JKM Miri, Awang Abdul Hamid Awang Ibrahim, program ini amat sesuai untuk menambah baik kemahiran sedia ada peserta ketika berurusan dengan klien. Kita nak mewujudkan macam satu, kita meaning to say kita memudahkan lagi kita punya perhubungan dengan kita punya klien lah. Apa yang saya belajar ialah saya belajar sesuatu yang baru dan membolehkan saya untuk berkomunikasi dengan warga OKU.
berinteraksi dengan klien yang bisu dan peka. Seramai 55 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan JKM Sarawak dan Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti bagi Zon Utara menyertai kursus yang berlangsung selama 2 hari itu. Program itu turut disertai oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri, Pangeran Muhammad Najib Pangeran Muhammad dan Tenaga Pengajar Bahasa Isyarat Malaysia, Victor Hee Wong. Usaha mendapatkan tapak tetap bagi menempatkan bangunan pejabat serta kemudahan latihan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM tersendiri di Bau, Lunduk dan Sematan sedang giat dijalankan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Datuk Henry Jinet berkata, sudah tiba masanya agensi tersebut mempunyai kemudahan seumpama itu selari dengan permintaan serta keperluan untuk menambah keanggotaan dalam memastikan keselamatan dan pertahanan awam di daerah-daerah berkenaan. Menyuruh kepada pihak kerajaan untuk melihat dengan lebih mempertimbangkan supaya tapak ini diusahakan dan diberikan kepada pihak APM dan pihak APM akan memajukan kepada pihak atasan mereka untuk mendapatkan peruntukan untuk memulakan projek. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan penutupan latihan dan formasi Bulan Kebangsaan yang ke-65 dan dekad Platinum 70 tahun APM di Bau. Dalam pada itu, Datuk Henry yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru menyifatkan latihan dan formasi yang dilakukan di permukaan Tasik Biru itu sebagai satu inisiatif bijak APM Sarawak dalam menonjolkan fungsinya yang bukan hanya terhad di kawasan pegunungan atau di darat sahaja. Sementara itu, Pengarah Pertahanan Awam Sarawak Abdul Wahab Rahim berkata seramai 69 anggota APM melakukan formasi berkenaan dalam latihan yang dijalankan sepanjang 2 minggu. Sebenarnya latihan-latihan yang dilaksanakan oleh APM ni dia boleh digunakan dalam pelbagai keadaan sebenarnya. Tinggal lagi kita meletakkan dia supaya dia akan jadi, they call it quite relevant to dalam apa situasi dan di mana-mana pun tempat. While waiting for bencana kecemasan, kita upgradekan ataupun kita progresskan kita punya kesiapsiagaan ataupun kesiapsiagaan kita. Kumpulan tersebut telah membentuk formasi angka 65 sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Malaysia dan angka 70 sempena Hari Ulang Tahun APM. Masyarakat berbilang kaum diseru untuk terus kekal teguh bersama mendepani cabaran pasca COVID-19. Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugat Kumbong berkata, situasi hari ini negara masih belum bebas sepenuhnya daripada wabak tersebut, malah cabaran besar daripada pelbagai aspek perlu dihadapi bersama sesuai dengan semangat sambutan Hari Kebangsaan. Rakyat harus terus teguh bersama kerana cabaran pasca pandemik masih lagi berada di sekeliling kita. Ibarat kata pepatah, Tuan Pengarah dan tuan-tuan sekalian. Bersatu kita teguh, berpecah kita rubuh. Inilah saatnya bagi kita semua di kawasan Murum ini. Bersatu dan teguhlah kita dalam menghadapi ancaman dan cabaran yang begitu besar pada hari ini. Datuk Wilson Ugat Kumbong menyatakan demikian semasa berucap di program Kembara Merdeka at Komuniti Keluarga Malaysia, peringkat daerah belaga di Rumah Licong, Along, Sungai Sebutin, Tubau dekat Bintulu. Beliau memberitahu di kawasan Parlimen Hulu Rajang termasuk di Tubau sememangnya menggambarkan sebuah keluarga Malaysia yang mempunyai lebih 31 etnik, mendiami dan hidup bersama penuh harmoni di kawasan tersebut. Konvoi Kembara Merdeka Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak semalam telah menjelajah ke menempatan semula bakun Sungai Asap bagi melihat keunikan masyarakat orang Ulu di kawasan tersebut. Konvoi yang diketuai Pengarah Japin Sarawak Jafar Jantan seterusnya singgah di Rumah Licong sebelum meneruskan siri jelajah ke Miri, Limbang dan Lawas. Daripada apa yang ada hiasan-hiasan di rumah panjang ini cukup indah dengan warna-warni bendera-bendera Sarawak dan juga bendera Malaysia. Ini melambangkan kita sebagai sebuah keluarga yang besar, sebagai sebuah rakyat yang bertamadun, sebuah rakyat berpatriotik, dan ini melihatkan saya kira satu semangat patriotik yang cukup indah yang terutamanya diketuai oleh tuan rumah kita dan dapat bersama-sama dengan komunitinya untuk memeriahkan, dan saya harap
Untuk pemasangan bendera ini bukan hanya berada dalam bulan Ogos sahaja, tapi diteruskan sehingga pada bila-bila masa sahaja juga. Sementara itu, Tuai Rumah Licong Along yang merupakan pengerusi komuniti keluarga Malaysia kawasan Murum memohon agar program itu dapat dijalankan pada skala yang lebih besar pada tahun-tahun akan datang. Awak ke tu di Kerembai ke besar kaki, lo tambah kaki. Awak ke tu mai penyerekat rakyat di kawasan Vanuatu itu. Warga Malaysia teguh bersama. Sekian berita dari Sarawak. Saudara, bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Baik, kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Ibu Mawin langsung dari Sarawak. Bersaudara, warga Jabatan Penyiaran di setiap negeri diminta memahami polisi dan dasar di peringkat ibu pejabat supaya dapat bergerak seiring agar penyampaian dasar kerajaan lebih berkesan. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata perubahan perlu dilakukan di peringkat organisasi dan individu walaupun dengan sedikit anjakan. Jika transformasi ingin dilakukan, kajian perlu dijalankan supaya dapat mengenal pasti kumpulan sasaran pendengar. Kalau kita boleh lonjak, buat lonjakan lagi bagus. Tetapi saya tidaklah mempunyai harapan yang terlalu tinggi. Kita letak harapan kita yang mana kita berupayaan untuk kita bergerak. Tapi kita perlu sentiasa ada semangat untuk merubah. Bukan merubah diri kita saja, tetapi merubah kita punya organisasi kita ni bergerak ke hadapan. Beranjak daripada satu status masa kini kepada status yang baru. Mendekati pelajar bagi menyampaikan mesej erti kemerdekaan bertemakan aspirasi merdeka, Langkawi FM berinisiatif dan melakukan untuk stesen radio ini bagi menyemarakkan Bulan Kebangsaan. Dari segi tujuan dan matlamatnya pada hari ini memang kita tercapai. Kita melihat bagaimana semangatnya anak-anak kita pada hari ini dalam mengekalkan perpaduan dalam kebersamaan kita. Jadi insya-Allah tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama ini adalah tema yang tepat sekali lah. Program turut diserikan dengan deklamasi sajak dan kuis kemerdekaan. Baik, kita ke perkembangan Sukan Malaysia Sukma ke-20. Sebanyak 426 acara melibatkan 31 jenis sukan bakal dipertandingkan pada tamasya yang akan bermula dari 16 hingga 24 September ini. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Sukma, Datuk Jana Sandiran Muniayan, berdasarkan pendaftaran pada senarai pendek 10 Ogos lepas, sejumlah 6,606 atlet daripada 15 kontingen bertanding telah mengesahkan penyertaan. Jelas beliau, Jawatan Kuasa Pengelola Sukma yang bermesyuarat semalam turut mengesahkan penyertaan Brunei dalam tamasya kali ini yang akan berlangsung di sekitar Lembah Kelang dan Langkawi Kedah. Sukan olahraga dan akuatik bakal menjadi lubuk emas apabila masing-masing menawarkan 44 dan 43 pingat emas. Manakala Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dijadikan sebagai kluster perkampungan utama yang menempatkan 4,203 orang. Majlis perasmian dan penutup masing-masing dijadualkan pada 17 dan 24 September di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Diktar UKM Bangi. RTM sebagai rakan penyiar rasmi bagi Sukma edisi ke-20 dengan menyiarkan laporan bagi liputan acara-acara sukan terpilih. 65 tahun Malaysia mencapai kemerdekaan, stereotip terhadap pendidikan yang hanya mencakupi aspek intelek
perlu diubah. Ia demi memastikan masa depan anak muda terjamin. Justru usaha yang dilakukan Universiti Utara Malaysia UUM bagi memerdekakan anak-anak daripada belenggu itu dan belenggu keciciran perlu diberi pujian. Ia bagi memastikan kelangsungan anak Malaysia untuk bergerak maju selaras aspirasi keluarga Malaysia. Kita ikuti laporan wartawan Aiman Ismail. Program Jalinan Harapan Permata Kompas, inisiatif UUM bagi memberi harapan kepada pelajar tingkatan 4 dan 5 supaya dapat melihat masa depan yang lebih gemilang. Profesor Kanan Psikologi Pendidikan, Pusat Pengajian UUM, Profesor Dr. Rosna Awang Hashim berkata, program ini hasil kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan Kerajaan Negeri. Usaha memerdekakan pelajar daripada isu keciciran bukanlah mudah. Justru, program ini juga menerapkan beberapa ciri eksklusif sebagai pendekatan untuk menarik minat pelajar dalam pendidikan. Kita menggunakan pendekatan gamification dan juga psikologi di mana kita memanggil facilitator. Kita menggunakan facilitator dalam kalangan pelajar pendidikan kita dan juga pelajar daripada komunikasi. Persatuan Pelajar Berdua ini telah menggunakan pendekatan mendampingi adik-adik ini dengan pelbagai aktiviti bersifat student-centered dan gamification. Menyedari kepentingan pelibatan ibu bapa, beliau berpendapat ibu bapa harus menjadi pemantau kepada setiap tingkah laku anak-anak. Pelibatan yang kurang boleh menyebabkan anak muda tidak berminat untuk belajar sekaligus gagal untuk melihat masa depan yang lebih cerah. Peranan paling utama adalah pelibatan ibu bapa adalah memantau pendidikan anak-anak. Sekiranya anak-anak itu pendidikan anak-anak tidak dipedulikan, tidak dipantau, jadi anak-anak ini besar kemungkinan, terutama yang kurang berjaya, yang ada pengalaman selalu gagal, mereka ini lama-kelamaan akan menjauhkan diri daripada pembelajaran. Pendidikan asas anak merdeka memerlukan kefahaman kemerdekaan yang lebih terbuka. Kekosongan ilmu perlu ditangani segera agar Malaysia mampu kekal menjadi sebuah negara merdeka, negara yang dibanggakan masyarakat dunia. Aiman Ismail, RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Juga semarakan sambutan bulan kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Teguh bersama.